Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada hampa semua pada setiap hari. Berikut merupakan beberapa keputusan perlawanan melibatkan kelab-kelab besar yang tersisih bermain di Europa League dan juga ke Pro League awal pagi tadi. Dalam Grup A Europa League, Arsenal menang tipis 1-0 dengan Bodo Glimt. Di tempat lawan dengan PSV mudah membendam Zurich 5-0. AS Roma hanya mampu terikat satu sama dengan Real Betis dalam Grup C, membuatkan peluang mereka untuk pusingan kalah mati semakin sukar. Manchester United menang 1-0 ke atas Omonia Nicosia, meletakkan mereka selesa di tangga kedua di belakang Real Sociedad dalam Grup F, yang sebelum itu menang bergaya ke atas FC Sheriff 3-0. Maurizio Sarri gagal meneruskan rentak kemenangan apabila hanya mencetakkan seri 2 sama dengan kelab Austria iaitu Sturm Graz dalam Grup F. Dalam Conference League pula, West Ham United mengekalkan rekod tanpa kalah dengan menang tipis ke atas Anderlecht 2-1 dalam perlawanan Grup B. Dan pasukan Good Evening Villarreal juga belum kalah dalam Grup C selepas mereka berjaya mencetakkan kemenangan 1-0 ke atas Australian. McTominay hero Manchester United, biarpun menguasai hampir keseluruhan permainan, kelab gegasi Eropah itu tetap sukar untuk menjadikan gol ketika menentang kelab kerdil daripada Cyprus, Omonia Nicosia awal pagi tadi. Kredit harus diberikan kepada penjaga gol mereka iaitu Francis Uzoho kerana beraksi cukup cemerlang sepanjang 90 minit perlawanan sebelum McTominay masuk menggantikan Casemiro pada minit ke-81, berjaya menjadikan gol pada minit ke-93. Jika dilihat daripada statistik perlawanan, Manchester United sepatutnya menang dengan lebih mudah kerana mereka mempunyai total shot 34 dan 13 shot on target, tetapi terpaksa menunggu sehingga masa kecederaan untuk memecahkan kebuntuan. Jika begini prestasi mereka semasa beraksi di UEL, macam mana nak main UCL sejak depan? Berapa pula nak kena tibai dengan Bayern? Fikir-fikirkanlah, tu pun kalau layak. Bakal juara EPL menang tipis. Di sebalik penguasaan mereka dalam Liga Perdana Inggeris yang setakat ini begitu cemerlang, Arsenal dilihat sukar untuk mengekalkan rentak mereka semasa beraksi di UEL apabila hanya mampu menang tipis 1-0 dengan kelab daripada kurang ternama iaitu daripada Norway, Bodo Glimt. Mereka berjaya menjadikan gol pada minit ke-24 melalui Bukayo Saka dan hanya terus bertahan dengan kelebihan 1 gol itu sehingga tamat perlawanan. Ini bukanlah satu perlawanan yang menarik untuk dilihat setelah kita semua dihidangkan dengan aksi yang menarik mereka di Liga Perdana Inggeris. Dengan kemenangan ini membuatkan mereka berjaya marah ke pusingan kalah mati UEL sebagai juara kumpulan yang belum lagi kalah ataupun seri setakat ini. Aksi West Ham lebih meyakinkan. David Moyes terus menunjukkan yang dia memang layak untuk meneraju West Ham apabila mereka hanya memerlukan satu mata saja lagi untuk marah ke pusingan kalah mati UEFA Conference League dengan mengalahkan kelab daripada Belgium iaitu Anderlecht 2-1 di tempat sendiri. Gol-gol mereka telah dijarikan oleh Benrahma pada minit ke-14 dan juga Bowen pada minit ke-30 permainan. Anderlecht cuba bangkit tapi sudah terlalu lewat apabila menjadikan gol melalui satu tembakan penalti pada hujung separuh masa kedua. Ini merupakan kemenangan keempat berturut-turut David Moyes dan seharusnya dapat memberikan momentum yang baik untuk mereka kerana selepas ini mereka akan menentang Southampton dan juga Liverpool 4 hari kemudian. Perlawanan persahabatan pertengahan musim. Satu perlawanan persahabatan pertengahan musim dijadualkan akan berlangsung di Dubai, di mana akan melibatkan kedua-dua pasukan gegasi Eropah iaitu Liverpool dan juga AC Milan. Kedua-dua kelab telah bersetuju untuk melakukannya bagi tujuan untuk membantu mengekalkan tahap prestasi pemain yang tidak beraksi di Piala Dunia Qatar nanti. Pemain AC Milan dan juga Liverpool yang pasukannya terkeluar awal juga nanti boleh menyertai mereka di sana nanti. Ini merupakan kali pertama Piala Dunia dimainkan pada musim sejuk, tapi apabila anda berada di negara para pasir Qatar, sudah pasti suhu panas yang menjadi kebimbangan. Angel Di Maria dah boleh bersara. Pemain yang sudah pun menjangka usia 34 tahun itu bakal diketepikan sehingga 3 minggu setelah mengalami kecederaan hamstring ketika pasukannya tewas kepada markas UEFA tempoh hari. Ini merupakan kali kedua dia tercedera sejak dia menyertai Juventus pada musim panas yang lalu. Berkemungkinan terlepas 2 perlawanan terakhir UCL menentang Benfica dan juga Paris Saint-Germain. Jules Koundé kembali cergas setelah berehat hampir sebulan akibat kecederaan. Pemain pertahanan itu berkemungkinan besar akan diturunkan Xavi dalam aksi El Clasico pada Ahad nanti. Dia dilihat telah menjalani latihan penuh bersama skuad dan itu sudah cukup untuk membuatkan pengurusnya berasa lega setelah mereka mengalami krisis kecederaan yang sangat kritikal sebelum ini. Mereka yang sebelum ini dikritik hebat akibat aksi buruk di bahagian pertahanan ketika mereka seri 3 sama dengan Inter Milan menggunakan garingan Pique dan juga Garcia. Dengan kembalinya Koundé ini, dapatlah mereka memperbaiki lagi barisan pertahanan mereka yang sangat rapuh sebelum ini. Antonio Rodriguez sudah bersedia untuk El Clasico. Dia yang kini merupakan regular starter untuk Ancelotti dikabarkan akan diturunkan untuk menentang Barcelona walaupun telah mengalami kecederaan teruk semasa mereka seri bertemu Shakhtar Donetsk pada perlawanan UCL tempoh hari. Kepalanya telah terluka akibat berlaga dengan penjaga gol Antoine Rubin semasa dia menjadikan gol penyamaan untuk Real Madrid. Kalau Ancelotti juga yakin yang Rodriguez tidak ada masalah untuk diturunkan setelah beberapa pemeriksaan kesihatan yang dilakukan terhadapnya, memberikan keputusan sangat positif. Thomas Tuchel berminat untuk ganti Southgate. Bekas pengendali Chelsea itu dilaporkan berminat untuk menjadi pengendali baru England.
jika Gareth Southgate terpaksa meninggalkan jawatan itu selepas Piala Dunia nanti. Dia yang kini dalam fasa berehat selepas dipecat September lalu. Masa depan pengendali Inggeris itu juga berada dalam situasi yang tidak menentu selepas aksi buruk mereka dalam UEFA Nations League di mana menyebabkan mereka tersingkir awal. Nuno Espirito Santo berpeluang kembali ke EPL. Bos makin terdesak untuk mendapatkan pengurus baru selepas tawaran mereka kepada Julio Lopetegui telah ditolak sebanyak 2 kali. Mereka mungkin akan menawarkan semula jawatan itu kepada Nuno yang juga merupakan bekas pengurus mereka sebelum dia menyertai Spurs pada 2021 yang lalu. Dia yang kini baru beberapa bulan menjadi pengurus kelab Arab Saudi Al-Ittihad dilaporkan bersedia kembali ke EPL jika ada tawaran yang sampai kepadanya. Manchester United dan juga Chelsea berminat dengan Joao Felix. Beberapa bidaan telah dilakukan oleh kedua kelab itu kepada pemain antarabangsa Portugal tersebut setelah pemain itu menyatakan hasrat untuk meninggalkan Atletico Madrid bagi mencari pasukan yang dapat memberikannya lebih masa untuk bermain. Dia mengkritik hebat pengurusnya di Atletico yang seringkali gagal menggunakannya melalui taktikal yang lebih fizikal. Bagaimanapun masih belum ada reaksi balas daripada Joao Felix berkenaan dengan bidaan tersebut. N'Golo Kante harap untuk terus kekal di Chelsea. Pemain tengah Chelsea itu berharap untuk terus menaburkan baktinya di Chelsea dan mungkin akan bersara sebagai seorang legenda di sana. Mereka telah mula berbincang mengenai kontrak baru tetapi Kante mahukan pembaharuan terhadap kontraknya dengan meminta tambahan 4 tahun lagi di Chelsea. Dia semakin kerap mengalami kecederaan dan seringkali berehat panjang membuatkan Chelsea terpaksa memikirkan semula tawaran itu. Liverpool terus mengintai midfielder baru. Masalah yang masih belum diselesaikan Liverpool adalah untuk mendapatkan seorang pemain tengah baru menurut taktikal Jurgen Klopp. Kali ini mereka dilaporkan sedang meneliti pemain tengah Real Betis, Guido Rodriguez, bagi menggantikan Artur Melo yang terpaksa berehat panjang akibat kecederaan. Ini memungkinkan mereka untuk memulakan semula Artur lebih cepat ke Juventus selepas gagal memberikan sebarang import kepada pasukan. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.